Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Waridah di dalam perniagaan tingkatan 4 iaitu bab 3 penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Pada kali ini kita akan membincangkan subtopik 3.1 sehingga 3.4. Kita pergi kepada 3.3, ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan iaitu SMART. Apa dia SMART? Ya, sebelum tu kita lihat dulu standard pembelajaran adalah menjelaskan ciri-ciri objektif sesuatu perniagaan. Tu dia SMART ya, specific, measurable, attainable, relevant dan time based, relevant atau reliable. Okey, ciri-ciri objektif yang baik adalah SMART. Apa dia SMART? Mari kita lihat ya. Okey, yang pertama S iaitu spesifik. Dalam bahasa Melayu pun spesifik ya. Ianya adalah khusus. Iaitu objektif itu perlu dinyatakan secara khusus dan boleh diukur secara kuantitatif. Itu adalah ciri pertama yang baik. Okey, ciri yang kedua M ialah measurable iaitu boleh diukur. Iaitu boleh diukur dalam bentuk kuantitatif iaitu angka, nombor, masa dan wang, atau kualitatif iaitu melalui kepuasan pengguna. Itu yang dimaksudkan boleh diukur ya, measurable. Yang ketiga A, attainable, maksudnya boleh dicapai, iaitu sasaran yang kita letakkan dalam perniagaan itu mestilah sasaran yang boleh dicapai. Okay, itu adalah objektif yang baik. Seterusnya R adalah realistik. Realistik maksudnya munasabah. Ya, munasabah itu tidak mustahil untuk mencapainya. Okay, contoh kita kata kita tetapkan nak dapatkan 1 juta. Boleh capai tak? Kalau boleh dicapai, itu adalah ciri yang objektif yang baik. Tapi kalau misalnya kita just sebut saja, saya nak capai 1 juta, sedangkan tak boleh nak capai sebenarnya ya hakikatnya. Jadi itu adalah tidak bagus untuk perniagaan kita. Jadi objektif itu adalah mesti SMART ya. Okey, R realistik itu munasabah di mana tidak mustahil untuk mencapainya dan organisasi berkemampuan untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Seterusnya T, time frame ataupun tempoh masa, iaitu satu tempoh masa untuk mencapai objektif. Dia mesti ada tempoh, okey, sebulan ke, seminggu, setahun atau sebagainya. Okey, boleh ya. SMART, SMART. Okey, cikgu huraikan sedikit lagi ya, iaitu spesifik. Yang pertama tadi, ya, spesifik merupakan ciri objektif yang menekankan bahawa pernyataan objektif hendaklah dinyatakan secara khusus. Ya, dan lazimnya spesifik merujuk pada sesuatu tindakan yang boleh diukur secara kuantitatif. Measurable pula, ya, itu boleh diukur. Kita huraikan lebih lanjut sedikit. Itu boleh dibandingkan dengan pencapaian sebelum dan selepas. Ya, ada pengukurannya. Ya, boleh dibandingkan. Okey, boleh diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Apa dia kuantitatif dan kualitatif ini? Kuantitatif adalah merupakan pengukuran dalam bentuk angka, ya, nombor, masa dan wang ya. Okey, manakala kualitatif adalah diukur daripada kepuasan pengguna. Okey, contoh ya pengukuran kuantitatif, contoh cikgu bagi di sini. Syarikat kereta menyasarkan pengeluaran kereta sport sebanyak 100,000 unit kereta pada tahun 2017 bagi memenuhi permintaan pengguna di Malaysia ya. Hujung tahun 2017 didapati syarikat berjaya mengeluarkan kereta sebanyak 90,000 unit kereta sport. Berapakah jurang yang wujud? Okey, secara pengiraan jurangnya adalah 10,000
unit kereta sport, iaitu kegagalan syarikat untuk mengeluarkan adalah untuk mencapai objektifnya adalah sebanyak 10,000 unit. Sebab sebelum ni dia letakkan dia punya objektif 100,000 unit, tapi dia boleh capai hanya 90,000 unit. Jadi dia punya kegagalan adalah 10,000 unit. Jadi dia tak mencapai objektif dia, ya. Jadi perniagaan boleh buat revise balik apa yang berlaku dalam kegagalan itu di manakah, ya, so boleh dibaiki. Manakala kualitatif, perbandingan kualitatif boleh dibuat dengan melihat jumlah jualan jenis kereta pada tahun 2017. Ya, kita lihat di sini, iaitu 60,000 buah kereta jenis sport, ya, dan jangkaan jualan sebanyak 40,000 buah jenis kereta sedan pada tahun 2017. Ya, terdapat perbezaan sebanyak 20,000 unit kereta antara jenis sport dan sedan yang disasarkan pada tahun 2017. Jadi kita boleh katakan bahawa di sini pengguna lebih suka membeli kereta sport, ya, contoh. Okay, attainable pula boleh dicapai. Okay, kita huraikan sedikit lagi. Itu boleh dicapai ialah satu penentuan objektif berdasarkan sasaran yang boleh dicapai jika pekerja menggambling tenaga sepenuhnya berdasarkan sumber yang ada. Okay, sasaran yang boleh dicapai jika sumber digunakan sepenuhnya. Manakala realistik atau munasabah, munasabah bermaksud penetapan objektif menjurus kepada peluang yang tidak mustahil untuk dicapai, ya, untuk perniagaan mencapainya. Perniagaan mampu capai objektif yang ditetapkan, ya, di mana memerlukan sumber manusia dan fizikal yang mencukupi. Okey, faktor ianya akan mengambil kira, ya, faktor kemampuan mengambil kira faktor sumber fizikal, ya, contoh macam bangunan, peralatan, ya, itu sumber fizikal dalam sebuah perniagaan lah, dan juga faktor persekitaran, ya, contoh politik, contoh sekarang ni macam COVID-19, ya, dan sebagainya lah, yang memadankan, ya, kekuatan sumber yang ada dengan faktor persekitaran luaran, ya, dia akan melihat peluang-peluang yang ada. Okey, dan akhir sekali, objektif yang terakhir adalah time frame, ya, ciri objektif yang terbaik. Okey, masih ada jangka masa, iaitu di mana jangka masa merupakan satu tempoh masa yang perlu ada dalam sesuatu penentuan objektif perniagaan, ya. Kalau tak ada jangka masa, itu adalah objektif yang tidak baguslah, ya. Perlu ada penetapan tarikh atau jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Carta Gantt, ya, boleh digunakan untuk menunjukkan aktiviti yang dirancang dengan tempoh masa yang ditetapkan. Okey, di sini cikgu kongsi, ya, Carta Gantt. Okey, contoh, ya, menyediakan tapak, ni di dekat ni lah, membina bangunan kedai. Okey, tengok situ ada bulan, ya, ada 1, 2, Januari, Februari, Mac, April, Mei. So ada 5 bulan di situ targetnya, ya, dalam pembinaannya. Okey, awalnya dia buat apa? Okey, menyediakan tapak pada bulan Januari. Kemudian dah sediakan tapak, okey, bulan Februari cerucuk pula. Kemudian pada bulan Mac, ya, membina rangka, dan juga melengkapi bangunan itu adalah daripada pertengahan Mac hinggalah April. So nampak di situ, ya, dia adanya tempoh masa. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.